Assalamualaikum. Hai, saya Suryati. Okey, hari ni saya nak share pasal tentang masakan kita nasi goreng ayam kunyit. Okey, bahan-bahan dia nasi secukupnya lah, kita tak masak banyak mana. Lepas tu isi ayam yang dipotong kecil. Lepas tu kita gaul dengan kunyit dengan sikit garam. Kalau saya gunakan ayam kampung. Jadi tak pulang nak guna ayam kampung pun boleh, nak guna ayam biasa pun boleh. Kita boleh juga gunakan isi ikan. Kita juga boleh gunakan kalau kita nak rasa kita nak guna nak goreng udang pun boleh, sotong boleh, kita boleh gunakan kadang-kadang berbola sahaja pun boleh. Jadi terpulang ketam ke kan apa yang kita ada. Kan apa yang ada stok. Lepas tu saya bubuh ikan bilis, bawang putih, bawang merah, lepas tu cili. Cili terpulang kalau kita nak pedas, gunakan cili yang banyak. Kalau macam saya tak suka yang pedas. Jadi selalunya saya walaupun cili itu sebiji, lepas tu saya bawang biji lagi tak pedas untuk bedan. Dan bahan-bahan ni kita tumbuk lah, kita tumbuk sehalus. Terpulang ada juga setengahnya yang tak suka halus, tumbuk kasar-kasar. Jadi terpulang masing-masing punya cita rasa dan biasa ikut pengalaman masing-masing lah. Okey. Lepas tu garam cukup rasa. Lepas tu sayur. Sayur ni terpulang. Ada juga yang nak suka sayur atas masing-masing lah ya, apa yang ada daripada stok. Macam kalau saya suka dengan carrot sebab carrot ni baik untuk mata kan. Lepas tu sayur hijau, kacang ni juga dia bagus untuk sistem penghalaman kita. Jadi saya suka dalam masakan saya kebanyakan saya suka letak carrot sebab carrot ni satu lagi benda yang sayuran kita boleh simpan lama. Okey, lepas tu letak telur. Bila kita dah tumbuk tu, lepas tu ayam tu kita boleh goreng ataupun ikan yang kita isi ikan pun kita boleh goreng. Goreng dulu, goreng jadi goreng sampai masak lah. Tapi kalau kita goreng garing, dia akan keras, itu pulang. Masing-masing punya cita rasa. Jadi kalau macam saya goreng tak berapa, cuma yang penting masak dan dia tidak berapa garing sangat lah. Lepas tu minyak tu kita gunakan semula untuk kita goreng, kita goreng untuk menumis bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi tu. Kita tumis sampai dia nak betul-betul masak bahan-bahan tadi tu. Bila dah masak apa semua, barulah okey tadi ayam tu bila dah goreng kita angkat letak tepi dulu. Lepas tu kita tumis bahan-bahan tu, bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi tu. Lepas tu kita sampai dah masak, lepas kita masukkan sayur. Jadi bergantung, kalau sayur itu jenis sayur-sayur lembut, sayur-sayur berdaun, kita boleh bubuh kemudian. Kalau macam saya gunakan sayur-sayur yang agak keras macam carrot, macam kacang ni, kita kena bubuh dululah, kita letak dulu. Dan sampai tu kita boleh juga lepas tu bila kita gaul sampai dia layu, sampai dia masak. Lepas tu kita guys ke tepi, letak ke tepi sedikit. Lepas tu letak ke tepi, kita ada minyak tu, kita letak pecahkan telur. Lepas tu kita hancurkan telur tu, kita goreng-goreng tu sehingga telur tu masak. Masak itu bagi saya lah. Setengah orang dia tak suka juga, terpulang. Masing-masing ada yang kemudian telur. Jadi atas masing-masing lah. Macam saya suka nampak telur tu sendiri macam tu lah. Nampak telur tu, lepas tu kita gaul dia, kita gaul dia. Lepas tu bila dah hampa masak tu, kita gaul pula dengan bahan-bahan rempah tadi tu, dengan sayuran-sayuran tadi. Dan kita juga boleh bubuh garam masa ni. Lepas tu bila dah masak, betul-betul masak, kita letakkan nasi. Kita letak nasi, kita garam secukupnya tadi kan. Bila kita letak nasi, lepas tu kita gaul semula. Gaul nasi tu, gaul betul-betul bagi betul-betul masak. Bagi saya, okey, pengalaman saya. Kadang-kadang bila kita masak ni, kadang-kadang ada lebihan. Jadi kalau kita tak masak betul-betul, kadang-kadang makanan yang kita masak ni, apa yang kita masak ni sebab kita campur sayur, dia senang cepat basi. Tapi juga kadang-kadang dia kadang-kadang yang cepat basi juga kadang-kadang disebabkan oleh beras juga tu, daripada sumber beras tu juga. Jadi terpulang. Jadi kalau macam biasanya kalau kita boleh masak secukupnya untuk beberapa orang yang kita makan, alhamdulillah. Jadi masak betul-betul, lepas dah masak betul nasi kita masak, baru kita letak semula. Kita letak tadi ayam yang kita dah masak tu. Jadi ayam yang kita dah masak tu,
ayam yang kita masak, kita gaul lagi ada pada nasi tu. Jadi bila dah gaul apa, baru kita ni, lepas tu bolehlah kita hidangkan kepada keluarga kita kan. Jadi masa ni saya pesan lah apa, kalau pengalaman saya di sini kan, masa kita masak ni kadang-kadang dalam masa yang sama kita boleh buat juga. Kenapa masakan ni 3 in 1? Okey, 3 in 1 ni kalau saya sangat suka masakan 3 in 1 ni sebab dia ringkas, dia cepat dan dia, tapi kita tak boleh selalu lah, kadang-kadang kita manusia kan, kita nak makan macam-macam kan. Okey, yang penting kalau 3 in 1 ni kita cukup sayuran ada, okey, kita ada protein dan kita ada nasi, kan kita ada karbohidrat kan. Jadi benda ni cukup untuk gizi pemakanan kita. Jadi bila kita makan ni, jadi dia merupakan satu makanan yang lengkap lah. Okey, dari pengalaman saya dengan anak-anak ni, bila kita bagi makanan yang cukup gizi ni, anak-anak kita dia tak nak makanan lain. Selalunya bila dia makan kenyang pagi, breakfast macam saya, kalau makanan macam selalu kita akan masak untuk waktu pagi. Waktu pagi lah kita makan waktu pagi, jadi kita cukup gizi dan dia tidak minta yang lain selalunya. Dia cukup lah makanan yang kita masak tu. Jadi terpulang bagi selalunya ada juga idea-idea ini. Apa yang saya bagi ni, yang saya kongsikan ni adalah untuk memberi idea kepada ibu-ibu yang sibuk, mereka berkejaya, kadang-kadang anak-anak demam, kadang-kadang kita tak sihat kan. Jadi benda-benda yang ringkas ni dan benda ni mudahkan kita. Jadi apa yang sini cuma saya nak kongsikan lah. Dan pada yang sama, saya juga selalu saya sarankan ibu-ibu ni, kadang-kadang bila kita sibuk ni kita terlupa nak minum air kan, jadi masa sekarang ni, masa kita masak ni, bagi saya, kalau saya letaklah air 500 ml tu, dan dalam masa yang sama kita masak dan kita minum. Jadi lepas kita masak tu, dalam masa sama kita siap masak, kita habis 500 ml. Jadi nak dapatkan 2 liter bukan mudah kadang-kadang bagi mereka yang tak biasa ni. Jadi mudah-mudahan kita menjadi mereka yang sihat, insya-Allah. Jadi jika saya silap, saya minta maaf. Jadi apa yang saya buat ni adalah untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan saya kongsikan mudah-mudahan hanya untuk sharing sebagai idea macam mana kan. Sebab ada juga tanya, sebab benda-benda yang tak pedas ni kadang-kadang bagi mereka yang suka pedas, dia memang mereka makan pedas lah. Tapi ada satu ketika nanti, macam saya tengok lah, saya bersama pesakit saya ni, ada ketika dia orang selalu tanya saya, macam mana nak cari makanan yang tak pedas. Yang ni jadi saya kongsikan lah, sebab saya memang tak suka pedas dari dulu. Memang tak suka pedas kan. Saya makanan saya memang tak suka pedas. Okey, jadi saya kongsi. Assalamualaikum dan terima kasih. Saya minta maaf.